Pelajari sejarah masa lalu, semua dunia ada di sini. Sejarah, 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 sejarah. Sejarah, cerita masa lalu. Saluran masa depan. Saluran masa depan. Kita belajar banyak dari sejarah. Sejarah membimbing kita dengan segala keberhasilannya dan juga kesalahan. Muka bumi berbukit bukau menjadi identiti wilayah ini. Daripada 14 wilayah selatan Thailand, Yala adalah satu daripada 2 wilayah yang tidak bersempadan dengan lautan. Malah ia daerah paling selatan di Thailand bersempadan dengan Malaysia. Walaupun tak bersempadan lautan, ia punya kelebihan tersendiri. Di sinilah Sungai Patani bermula. Ia melalui sepanjang wilayah Yala sebelum masuk ke daerah Patani. Dan sungai ini turut memberi kelebihan kepada penduduk di kawasan meraih rezeki. Majoriti penduduk di sini beragama Islam. Malah, kedudukannya bersempadan dengan Malaysia tidak banyak membezakan budaya hidup penduduk Melayu di sini. Walaupun ketika membanting tulang, warga tua masih kekal dengan unsur tradisi Melayu yang sedikit sebanyak dipengaruhi kebudayaan Islam. Dan rahmat kesuburan di sini turut membentuk penghidupan di dasar air. Ia menjadi lubuk ikan haruan. Daerah di selatan ini mendapat hujan paling banyak di Thailand. Waktu selepas musim menuai padi, antara musim kemarau dan musim hujan menampilkan aktiviti seumpama ini. Inilah hasil sampingan petani di Yala di waktu selepas padi dituai. Walaupun jauh dari lautan, ia memperolehi ikan darat dengan jumlah yang banyak. Sepat, lampam dan talapia, sebahagian daripada sumber protein penduduk di sini. Nama wilayah ini, Yala, dikaitkan dengan perkataan asal dalam bahasa Melayu, jala, mengambil sempena alatan yang digunakan untuk menangkap ikan. Tetapi budaya turun-temurun tidak menghalang arus peredaran zaman. Hari ini, wilayah Yala turut menerima perubahan, merubah resam lama, membentuk kampung menjadi bandar besar. Bandar Yala hari ini melambangkan perkembangan itu. Yala terletak di sekitar 3 wilayah majoriti Islam lain di selatan Thailand, Narathiwat, Patani dan Satun. Dan ia bersempadan dengan Songkhla di bahagian utara. Hari ini, jalan raya dan kereta api berganding membentuk perhubungan komersil di Bandar Yala. Unsur tradisi turut mewarnai kehidupan di daerah ini. Penduduk Islam ikut serta dalam arus budaya niaga. Sebatang jalan di sini menjadi lambang penguasaan masyarakat Melayu di bidang ekonomi. Ini ialah Jalan Siroros di Bandar Yala
yang dianggap sebagai pusat komersial bagi masyarakat Islam di sini. Di sini juga terletaknya Masjid Jami' Yala. Usaha meneruskan tradisi silam di kalangan 85% penduduk Melayu Selatan Thailand masih bersemarak. Selain meneruskan tradisi ilmu, mereka juga menyedari bahawa ekonomi adalah kekuatan yang harus dimiliki. Di sini jelas tulisan Jawi dan bahasa Melayu masih dimartabatkan. Klinik ini antara beberapa kedai yang dibuka pada hujung minggu untuk mengisi keperluan umum. Sebentar lagi akan berlangsung perhimpunan di masjid berhampiran. Terdapat lebih 10 buah klinik milik orang Islam di Bandar Yala ini. Juga terdapat sebuah bank Islam dan takaful swasta yang mengambil model Bank Islam Malaysia di sini. Bank ini mula beroperasi sejak 4 tahun lalu secara kecilan. Inilah usaha berperingkat untuk memenuhi tuntutan ekonomi berlandaskan syariat di wilayah majoriti Islam ini. Daerah selatan Thailand turut terkenal kerana keenakan masakan makanan lautnya yang pedas. Hidangan tom yum lumrah di mana sahaja di Thailand. Ia seolah-olah makanan asasi penduduk di sini. Ramai juga tukang masak dari daerah ini yang diambil bekerja di kedai-kedai makanan ala Thailand di Malaysia. Kedai makanan di Jalan Siroros ini sedang bersiap sedia untuk menyediakan makanan sebelum jemaah hadir mengikuti pengajian di masjid. Perolehan pendapatan setiap hari Ahad melebihi hari lain memandangkan tumpuan ramai jemaah ke sini selepas pengajian nanti. Masjid Raudatul Jannah Yala, mercu tanda penghayatan Islam ini dibina pada tahun 1982. Pembinaannya di bawah bantuan kerajaan Thailand dengan perbelanjaan 28 juta baht. Beginilah suasana setiap pagi Ahad di hadapan Masjid Raudatul Jannah. Perhimpunan seumpama ini boleh dilihat di setiap masjid utama di seluruh daerah Islam di selatan Thailand, terutama di setiap hujung minggu. Penduduk Islam dari kampung-kampung berhampiran datang berbondong-bondong dengan pelbagai jenis pengangkutan dan matlamat mereka hanya satu, untuk menyemarakkan tradisi ilmu. Sekitar jam 8 pagi, kenderaan jauh dan dekat mula hadir membawa penumpang. Tetapi seringkali kenderaan dari luar daerah tiba terlebih dahulu. Kenderaan seumpama ini popular di Thailand. Keperluan kepada pengangkutan di sektor pertanian mencorakkan penggunaan jenis kenderaan seumpama ini. Yang tinggal berhampiran sekadar menaiki tut-tut, pengangkutan awam yang paling popular. Bagi penduduk dari jauh, mereka akan hadir membawa jiran dan keluarga untuk memenuhi kenderaan. Pengajian masih belum bermula dan peluang itu digunakan untuk berurus niaga di kaki lima. Bukan sekadar hari menuntut ilmu, hari Ahad juga membuka peluang perniagaan dan peluang berinteraksi sesama sendiri. Inilah suasana yang menghidupkan budaya tersendiri di daerah Yala. Faktor agama berjaya menghimpun ribuan manusia. Makanan seperti ini turut dijual di kaki lima. Roti canai popular sebagai sarapan di pagi hari. Ramai yang sanggup hadir awal sebelum bersarapan kerana keperluan sudah tersedia sejak awal pagi di sepanjang masjid ini. Jam hampir menunjukkan pukul 9 pagi. Waktu ini, orang ramai mula beralih memasuki kawasan masjid. Saat mengikuti pengajian sudah hampir tiba. Waktu ini memperlihatkan kehadiran yang amat ketara. Di sini sudah menjadi adat
kesempatan cuti hujung minggu dimanfaatkan dengan pengajian agama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Secara purata, jumlah kehadiran setiap minggu melebihi 10.000 orang. Di sini, jemaah bukan mendengar ceramah, tetapi mengikuti pengajian dengan menadah kitab. Ia lebih dikenali sebagai Kitab Kuning. Kitab-kitab ilmu ini kebanyakannya dihasilkan oleh ulama Patani di abad ke-18 dan 19. Mereka menghasilkan teks ilmiah dalam bahasa Melayu di samping mempelopori terjemahan teks agama dari bahasa Arab ke bahasa Melayu yang pertama di rantau Asia Tenggara. Dan disiplin pengajian ialah setiap penuntut perlu menadah kitab di hadapan guru mengikut urutan tahap pengajian. Kerana itu, pengajian yang terperinci ini membentuk kefahaman yang teguh di kalangan penduduk di selatan Thailand ini. Pada setiap ujung minggu, Tuan Guru Haji Ismail bin Omar Sepanjangi, 42 tahun, dari Pondok Dusun Panjang Naratiwat, mengajar kitab di masjid ini. Di sini masjid bukan sekadar tempat menunaikan sembahyang 5 waktu, malah ia dimanfaatkan sebagai pusat menimba ilmu. Kami akan kembali. Kami kembali. Sejak 5 dekad lalu, wujud usaha memartabatkan taraf pendidikan formal di kalangan masyarakat Islam. Antara pendukung itu ialah Haji Harun bin Haji Muhammad Thohir, 78 tahun, pengasas Yayasan Islam Yala pada tahun 1954. Melalui Yayasan Islam ini, terdiri sekolah menengah persendirian yang diasaskan pada 1966. Tanah kompleks pendidikan di sini diwakafkan oleh ayahnya. Binaan ini terpaksa dibiayai melalui penjualan tanah yang diwarisi daripada ayahnya di tempat lain. Sebelum tahun 1970, kurikulumnya berasaskan sistem pondok. Kini, ia antara sekolah pendidikan Islam swasta yang moden serta mendapat pengiktirafan kerajaan. Bantuan 2 juta baht turut diterima setiap tahun dari kerajaan Thailand. Dan bangunan ini antara mercu tanda baru sekolah ini hari ini. Sebelumnya, Haji Harun terpaksa berkorban wang ringgit dan pemikirannya untuk mencetuskan perkembangan seperti mana hari ini. Menjelang penggal persekolahan baru, waris dan pelajar menunggu giliran untuk ditemudurga masuk ke madrasah. Permintaan yang tinggi terhadap institusi pendidikan Islam swasta ini dapat dilihat daripada pelajar yang hadir. Difahamkan sekolah seumpama ini menjadi pilihan utama masyarakat Islam memandangkan ia menggandingkan pendidikan kebangsaan Thailand dengan pendidikan Islam. Kebanyakan pondok di selatan Thailand hari ini beralih kepada orientasi pendidikan seumpama ini. Kini tinggal 20 buah pondok yang masih mengekalkan pengajian tradisi berbanding 246 yang beralih kepada pendekatan baru. Sekolah Yayasan Islam Yala ini antara yang termasyhur di kalangan penduduk Islam di selatan Thailand. Muhammad Suhaimi Daud, 15 tahun, menetap di Patani. Namun Suhaimi memilih untuk belajar di sini. Cikgu Irfan Harun, 31 tahun, anak kepada pengasas sekolah ini menjadi pengetua sekolah. Di Thailand, setiap pelajar perlu melepasi pendidikan wajib di sekolah rendah kerajaan selama 4 tahun. Setelah itu, pelajar diberi pilihan melanjutkan sama ada di sekolah kerajaan atau swasta. Di sini, kemasukan turut mengambil kira pencapaian pelajar di peringkat rendah dahulu. Kerana itu, pelajar perlu melalui temuduga di bahagian pendidikan agama. Di sini, pendidikan agama berlangsung pada waktu pagi dan pendidikan nasional bermula pada jam 1 tengah hari. Tulisan Jawi dan bahasa Melayu antara mata pelajaran wajib yang termasuk dalam sukatan pendidikan Islam.
kurikulum baru pendidikan Islam telah diluluskan oleh Kerajaan Pusat pada tahun 1981. Teks sukatan pelajaran bahasa Arab pula mengambil pendekatan yang digunakan di Kolej Timur Tengah. Lulusan dari sini setidak-tidaknya boleh memasuki Universiti Songkla yang menawarkan pengajian Islam sejak tahun 1982. Kelas beratap rumbia tanpa dinding terpaksa didirikan bagi menampung permintaan pelajar. Permintaan memasuki pengajian yang terus meningkat menyebabkan kelas didirikan secara terdesak. Ia sudah cukup menggembirakan ibu bapa yang berhasrat mendaftarkan anak mereka ke sini. Bagi Isha Abdul Wahab, walaupun tinggal jauh di wilayah Setul, tetapi masih memilih untuk menghantar anaknya Salwa, 12 tahun. Yang nyata, perkembangan pendidikan berlangsung dalam batas-batas kemampuan Yayasan Islam. Kemudahan asas tertampil dalam pelbagai rupa. Kini dari masa ke semasa, bangunan lebih moden mula dibangunkan secara berperingkat, menggantikan ruangan lama yang tidak lagi mampu menampung keperluan pendidikan. Uniknya di sini, pertalian serumpun sebangsa dengan rantau Melayu lain masih berlangsung. Muryani berasal dari Bandung dan Noridah berasal dari Kuala Lumpur. Walaupun berbeza negara, mereka masih punya persamaan. Kedua mereka bertemu jodoh dengan Jejaka Yala. Muryani berkahwin ketika menuntut di Universiti Bandung, manakala Noridah dipertemukan jodoh ketika menuntut di Universiti Islam Antarabangsa di Kuala Lumpur. Muryani sudah 1,5 tahun menetap dan mengajar bahasa Indonesia. Noridah pula mengajar bahasa Melayu. Noridah berkahwin dengan Irfan, anak kelima Haji Harun sejak 8 tahun lalu. Mereka dikurniakan 2 cahaya mata. Kehidupan di sini tidak jauh berbeza dengan di Malaysia. Malah, siaran TV3 dapat diterima jelas di daerah ini. Yang nyata dalam peradaban Melayu, perkahwinan hanya sah jika masing-masing pasangan beragama Islam walau apa bangsa sekalipun. Budaya perkahwinan yang terus terjalin di antara penduduk di rantau Melayu bukti bahawa perbezaan sempadan negara tidak mampu memisahkan sempadan persaudaraan serumpun sebangsa. Dan itulah kelangsungan budaya yang mengikat tali perhubungan dua negara melalui perkahwinan. Kami akan kembali. Kami kembali. Setelah 100 tahun, daerah ini terpisah sempadan dengan rumpun sebangsa di Malaysia. Buat pertama kali pada 1998 di Bandar Yala ini diadakan Simposium Serantau Kebudayaan Melayu. Masyarakat Melayu dari seluruh negara di Asia Tenggara dipertemukan dalam satu perhimpunan budaya. Hari ini peluang itu dibuka luas oleh kerajaan Thailand dalam memberi kebebasan menjayakan budaya hidup tersendiri penduduk Melayu di sini. Jadi sekarang ini Saboto, mana Saboto? Simposium Serantau Kebudayaan Melayu mendapat sambutan meluas di kalangan penduduk selatan Thailand. Ia bertujuan menjalin semula kesedaran berbudaya yang telah berlangsung lebih 1,000 tahun lalu. Pameran Tamadun Islam diadakan serentak. Selama ini, sempadan politik membataskan pengetahuan mengenai kebudayaan satu rumpun bangsa yang terpisah oleh sempadan negara. Usaha ini melibatkan kerjasama dari institusi kebudayaan dari seluruh rantau Asia Tenggara, Indonesia, Filipina, Brunei dan Malaysia. Pusat Islam Malaysia turut membantu menyediakan peralatan pameran seperti replika pedang Rasulullah ini. Kerjasama turut didokong oleh Gubernur Selatan Thailand yang diberi penghormatan merasmikan pameran ini.
Kebebasan berbudaya hari ini berjaya menyisih persengketaan bersenjata waktu dulu. Simposium Kebudayaan Melayu yang pertama kali ini mendapat liputan meluas. Cendekiawan Melayu dari seluruh rantau Asia Tenggara diundang khas dalam simposium kebudayaan ini. Di mana diberi kepercayaan dan penghormatan dari pelaksanaan. Peserta Melayu dari daerah utara Thailand kurang mahir bertutur dalam bahasa Melayu. Hanya penduduk di daerah selatan ini yang jelas fasih berbahasa ibunda mereka. Malaysia dan juga Indonesia tidak ketinggalan rakyat Thai itu sendiri juga, di mana diberi kepercayaan. Tetapi masyarakat Melayu di Thailand menghormati kedaulatan bahasa Thai di setiap ucapan perasmian. Dapat membukakan perasaan, juga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang sedang timbul. Den Tok Mina kini adalah Presiden Jawatankuasa Parlimen Bahagian Agama dan Kebudayaan merasmikan simposium ini. Jawatan tertinggi yang disandang orang Melayu dalam kerajaan Thailand di waktu ini ialah Menteri Luar. Sejak 1939, negara Siam ditukar namanya menjadi Thailand dan sejak itu wakil rakyat Melayu telah mula dilantik mewakili daerah majoriti penduduk Islam. Dan generasi muda seperti Arfan turut mendokongi usaha ini. Yang jelas, ruangan pembudayaan ini mampu merentasi halangan sempadan. Irfan berada di sini untuk satu tujuan. Sebentar lagi kereta api di Yala akan bertolak ke sempadan Malaysia. Setiap 2 bulan, Irfan dan keluarga berkunjung ke Malaysia menziarahi ibu dan bapa isterinya di Kuala Lumpur. Batas sempadan politik yang tidak dipisahkan oleh lautan memberi kelebihan kepada penduduk Islam selatan Thailand melanjutkan pertalian serumpun sebangsa di samping hubungan menimba ilmu pengetahuan. Dan hakikat ini sekurang-kurangnya menjadi asas pengetahuan mengenai sebuah peradaban yang tidak pernah menyisihkan kebudayaan asalnya dalam melayari kehidupan di bumi Thailand. Amir Hamzah, sastrawan yang berdakwah menerusi mata pena. Di batu nisannya terpahat kalimat yang mencerminkan luahan hatinya terhadap Maha Pencipta. Mulai esok, jejak Rasul memulakan penggambaraan di Kepulauan Sumatera, Indonesia. Pastikan Anda bersama kami 7 hingga 7:30 malam. Perjalanan kita selesai. Ayo kita pergi. Beberapa menyenangkan, beberapa menegangkan, semangat yang dapat ditolong. Cerita yang penuh pesan dari sejarah masa lalu, semua dunia